Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Semoga sihat hendaknya. Jadi pada pagi ini, pada pagi yang mulia sepanjang bulan Ramadan ni, saya cuma nak kongsikan sedikit ilmu yang Allah pinjamkan kepada saya dengan tuan-tuan dan puan berkaitan dengan Jamboard. So Jamboard ni ialah salah satu aplikasi daripada Google Suite, G Suite, di mana tuan-tuan boleh guna untuk kita conteng-conteng atas tu macam ala-ala whiteboard ataupun chalkboard. Jadi untuk kita mulakan sebagai staff UiTM, kita akan selalu tiap hari check email. So bila check email, saya memang akan buka email terlebih dahulu, okay, sebab saya mudah untuk akses ke mana-mana application Google yang lain. Okay. So dalam emails ni, dekat sini kita ada 9 dots button kat sini, which is dia akan buka Google Apps yang kita ada. So kalau saya klik kat sini, kita ada Jamboard. So kalau saya scroll sikit, ada Jamboard di sini. So saya klik Jamboard. Automatically dia akan loading Jamboard di dalam web browser yang saya buka. Okay. Disebabkan saya sudah ada Jam yang saya create sendiri, jadinya tuan-tuan dan puan, bagi mana tuan-tuan dan puan yang masih kosong lagi, dia akan tulis kat sini, you don't have any Jam yet. Press plus to create. Okay, so kat sini kita ada button plus. So klik pada button plus. So dia akan create new Jam. So dia akan loading sikit, lambat, depends pada internet connectivity masing-masingnya. Okay, so dekat sini dia dah buka satu Jam kita. Saya turunkan sikit gambar saya di bawah ni. Okay, so kita dah buka Jam kita. So benda pertama yang tuan-tuan dan puan kena buat ialah kita rename dahulu kita punya Jamboard. Okay, kita rename Jam kita. So saya klik kat sini. Kat untitled Jam ni saya rename, this is my second Jam, sebab saya tadi dah ada dah yang first Jam. So saya klik pada button OK ataupun tekan enter untuk kita save kita punya Jam kepada nama yang kita telah berikan. So dekat sini yang kedua saya nak fokus kepada frame bar yang ada dalam Jam. So dekat sini tuan-tuan kalau klik dia akan expand, dia besarkan kita punya frame. Apa yang dimasukkan dengan frame tu? Frame ni adalah page kita. Muka surat sekarang ni saya ada satu muka surat je. Ni satu frame saya. So kalau saya nak tambah frame yang lain ataupun page yang lain, saya boleh klik pada expand frame bar. Okay. So saya boleh tambah sebelum ataupun selepas frame sedia ada. So kalau saya nak tambah frame kat sini, saya akan tambah frame. Saya juga ada function di mana saya boleh duplicate. Tuan-tuan klik pada 3 dots button tu, saya boleh duplicate frame yang sama. See, ada 3 frame dah sekarang. So kalau tuan-tuan rasa nak delete, boleh klik button delete. So dia akan buang frame tersebut. So sekarang ni saya ada 2 frame dan saya nak fokus pada frame yang pertama dahulu. Okay. So macam mana nak hilangkan kita punya frame bar ni? No worries, klik saja pada mana-mana di dalam frame. So dia akan hilang. So kita ada beberapa menu di sebelah kiri yang tuan-tuan nampak ni. Kita nak pergi dulu yang pertama. Yang pertama ialah kita ada sticky note. So kalau saya klik kat sini, saya ada sticky note. Okay. So sticky note ni tuan-tuan dan puan boleh buat soalan. 60 campur 40 contoh. Okay. And then klik save. And then dia tak hilang ni. Okay, tak apa, jangan risau. Kita klik cancel je. So saya dah ada 60 hingga 40. So sekarang ni tuan-tuan dan puan akan perasan saya punya elemen select arrow ni dah menyala. Means tuan-tuan boleh klik and drag. Tuan-tuan boleh klik and drag. Tuan-tuan dan puan juga boleh expand, kasih besar lagi. Okay. Dan juga tuan-tuan dan puan boleh sengitkan sedikit. Nak kiri, kanan ke nak terbalik ke, depends pada kreativiti masing-masing. So dekat sini juga kita ada 3 dots menu. So tuan-tuan boleh edit, duplicate, delete. Kalau duplicate, dia akan duplicate kita punya sticky note. Ataupun saya lebih suka gunakan Ctrl+C, Ctrl+V seperti mana function Microsoft. Dalam Jamboard pun boleh guna. So sekarang ni saya make sure dia tengah menyala warna biru. So saya tekan Ctrl+C and then saya tekan Ctrl+V. Dia akan paste benda yang sama. Begitu juga kalau tuan-tuan dan puan nak pergi kepada frame yang seterusnya, frame yang kosong, kita tekan je Ctrl+V. So dia dah copykan saya punya elements tadi masuk ke dalam frame yang seterusnya. So itu cara untuk kita gunakan sticky note. Sticky note ni juga tuan-tuan boleh edit dan tukar color, tak ada masalah. Ataupun sebelum nak create sticky note tu kita boleh pilih color apa yang kita nak. Okay. So ini berkaitan dengan sticky note. Hopefully semua clear takat ni. Okay. So seterusnya saya ada function ataupun elemen pen kat sini. So saya boleh conteng dekat atas saya punya Jam.
jam. Saya minta maaf sebab saya menggunakan mouse ketika perkongsian ini. Tuan-tuan dan puan boleh beli digital pen yang memang dia datang dengan digital pad untuk tuan dan puan conteng atas digital pad tersebut. Automatically seperti handwriting tuan-tuan dan puan keluar dekat dalam jam ni. Okay. Ataupun kalau kita gunakan phone, contoh Samsung Note 9. Okay, Note semua ada stylus. So tuan-tuan boleh gunakan stylus untuk conteng. Automatically tulisan memang okay. So untuk tulisan ni, kita boleh tukar color dengan klik pada arrow tu, kita boleh tukar color juga. Okay, no problem, tak ada masalah. Okay, at the same time juga kita boleh pilih jenis pen. Kita nak pen, kita nak marker, nak highlighter ataupun brush. So tuan-tuan boleh try semua ni, memang sangat menarik, okay, sangat cantik untuk kita guna pakai dalam mengajar pelajar-pelajar kita. Okay, and then kita ada eraser untuk kita erase apa yang kita dah conteng atas jam kita. Okay, dan di sini kita juga ada image. Yang ini suka saya untuk tunjukkan kepada tuan-tuan puan. Sekiranya tuan-tuan puan memang tulisan macam cakar ayam ataupun Dr. Madia, Dr. to be, okay, dekat sini, tuan-tuan boleh pergi kepada mana-mana latihan yang tuan-tuan dan puan buka. Okay, and then kita juga ada satu software nama dia Snipping Tools. So klik pada Snipping Tools tu, tuan-tuan dan puan snipkan dia, potongkan dia. Okay, and then savekan dia. So saya savekan dia. Sekejap je, saya save. Okay, saya nak import soalan tu masuk dalam jam saya. So saya pergi kepada add image. Okay, saya nak upload. So saya select file tersebut. Saya ada capture kat sini yang saya dah guna snip tadi. Saya klik OK. Okay, untuk open gambar tersebut yang saya dah snip tu. So nanti soalan tu dia akan buka kat sini. Tada, baru dah nampak kemas sikit. Okay, so soalan dah ada. So nanti kita boleh assign pelajar kita untuk buat. Okay, so kat sini kita juga ada laser. Laser ni dia akan hilang ni. So nampak macam conteng. Kita boleh fokus pada pelajar kita. Okay, pelajar-pelajar kita fokus ke sini sekarang. Baru pelajar tu nampak macam wow. Okay, so dekat sini macam mana kita nak gunakan Jamboard untuk perkongsian dengan pelajar-pelajar kita? No problem. Tadi saya dah buat frame yang kedua. So kat sini. So kat sini saya kecilkan balik frame saya letak dekat dalam sticky note, saya nak Abu jawab. So saya klik OK. Okay, dan kat sini ada nama Abu terkeluar. Kalau saya ada pelajar yang lain, okay, saya boleh duplicate ni. Okay, saya delete dulu ni. Saya nak yang ini Aminah yang jawab. Okay, saya nak Aminah yang jawab, saya bagi ping lah sebagai perempuan kan. Okay, so kalau saya pergi pada frame bar saya dah ada Abu, dah ada Aminah. So apa yang saya boleh buat ialah saya boleh pergi kepada share button di sini. Share button. So share button kat sini, tuan-tuan dan perempuan boleh kongsikan dengan pelajar tuan-tuan dan perempuan. So kalau kat sini saya nak get link ni, saya pergi pada change link tu. Okay, so kita boleh tukar kepada anyone with the link. So kita kongsi dengan pelajar-pelajar saya, jangan kongsi dengan public pula. Okay, so apa yang mereka boleh buat ialah kita bagi editor. Maknanya mereka boleh jawab terus di situ. Copy link, kita bagi melalui WhatsApp ataupun dalam Google Meet yang kita selalu meet dengan pelajar tu. Okay, klik done. So nanti Aminah ataupun Abu akan directly terus jawab dalam kita punya jam mengikut frame yang kita dah tetapkan. Okay, dan tuan-tuan dan puan boleh nampak mereka jawab on the spot secara live, dan kita boleh buat teguran sekiranya salah dan kita boleh bagi compliment sekiranya betul. Okay, seterusnya ialah yang terakhir saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan ialah kita ada 3 buttons kat sini. So klik kat sini, tuan-tuan boleh download gambar jam kita ni, boleh download jam kita ni as PDF ataupun as image. Contoh saya download sebagai image. Okay, saya save frame saya ni as image. So nanti dia akan bagi kat sini, saya buat kat sini my first jam. Okay, and then kita akan buka gambar tersebut. Tada, exactly the same as the frame. Okay, nampak sama. Cumanya tuan-tuan dan puan kena beri perhatian pada gambar yang tuan-tuan dah snip tadi. Sebab ni saya gunakan gambar yang pecah. Sebab tu kita akan nampak nombor ataupun gambar yang kita upload dalam ni pecah. So tuan-tuan dan puan mungkin boleh gunakan snipping dengan snip gambar yang sangat cantik. So ini sahaja cara-cara untuk kita menggunakan jam. So kalau rasa bermanfaat sila kongsikan. Ada lagi button kat sini, clear frame dan juga background. Kalau clear frame, tada, hilang. Hilang terus, tak ada dah. Okay, ataupun tuan-tuan boleh pilih background mana yang nak. Okay, so itu sahaja daripada saya. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Silalah komen apa-apa yang terbaik untuk saya improve.
ataupun komen apa-apa saja kekurangan untuk saya improve juga. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.